Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Kalau bercakap pasal ilmu hitam ataupun sihir, ini adalah satu benda yang menakutkan dan menyeramkan. Ia selalunya diamalkan oleh orang dulu-dulu untuk mendapatkan perlindungan, kekayaan ataupun untuk menyakiti orang lain, khususnya musuh mereka. Tapi siapa yang sangka di dunia moden ini masih ramai lagi yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam dan sihir ini. Daripada ilmu sihir yang menyebabkan kulit seseorang itu menjadi gatal, membuatkan mereka terseksa, sehinggalah sebuah sihir yang memindahkan alat kemaluan ke dahi. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, ini adalah bahagian kedua. Kalau ada yang mahu menonton bahagian pertama, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. Ini adalah 5 jenis sihir ataupun ilmu hitam yang menakutkan di dalam budaya masyarakat kita. 5. Ilmu sihir bitas. Sihir yang menakutkan kaum lelaki. Kita mulakan senarai ini dengan melihat sebuah sihir yang ditakuti oleh kebanyakan kaum lelaki, tidak kiralah anda berasal dari negeri mana sekalipun. Mengikut cerita, sesiapa yang terkena sihir ini, alat kemaluan mereka akan berpindah dari celah kangkang ke bahagian tubuh badan yang lain, seperti di perut, di tapak tangan, tapi lazimnya ia akan berpindah ke dahi. Ia, walau bagaimanapun ini tidaklah berpindah secara fizikal, hanya mereka yang disihir sahaja yang akan dapat melihat dan merasa alat kelamin mereka berpindah, sementara orang lain melihat mereka normal. Sihir ini sering digunakan untuk memberikan pengajaran kepada seorang lelaki yang merosakkan anak gadis penduduk tempatan. Namun begitu, ia juga boleh digunakan untuk membalas dendam kepada pihak musuh. Ada satu kisah popular tentang anggota tentera dari luar Sabah yang ditempatkan di sebuah daerah terpencil di Sabah. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis, tapi lelaki ini tidak berniat pun untuk berkahwin. Sebaliknya, dia hanya mahu mempermainkan perasaan gadis tersebut. Tibalah masa dia kembali ke Semenanjung, meninggalkan gadis tadi patah hati. Ada satu hari, dia terbangun dan perasan kemaluannya telah berpindah ke dahi. Dikabarkan lelaki ini telah menjadi gila. Kepada sesiapa yang terkena bitas ini, mereka perlu bertemu dan meminta maaf kepada yang membitas supaya ilmu sihir ini dapat dibatalkan. Kalau tidak, mereka terpaksa hidup menyangka yang alat kemaluan mereka sudah berpindah ke dahi. Itulah ilmu sihir yang berasal dari Sabah, yaitu sihir bitas. 4. Ilmu sihir santet. Amalan menganiaya orang. Pelaku terlihat menebarkan gumpalan tanah yang diduga tanah kuburan di warung bakso Cherry di kawasan Lorong Andalas, Jelutung, Kota Jambi. Sini banyak kawasan kedai baru, banyak kedai kosong. Kenapa kedai kita jadi pilihan untuk dia buang? Seterusnya kita lihat ilmu sihir santet. Pada asalnya sebuah ilmu sihir yang datang dari Indonesia, tapi ia banyak diamalkan di tanah air kita sendiri disebabkan budaya kita hampir sama. Sihir ini sering digunakan untuk menganiaya orang disebabkan iri hati, cemburu dan pelbagai sebab lain. Ada yang digunakan kepada musuh mereka secara membabi buta untuk menyakitkan. Apa tidaknya sihir santet ini juga mempunyai banyak jenis. Antaranya ialah santet gantung waris, sebuah sihir yang membuatkan seseorang itu tidak mempunyai anak. Santet sulit jodoh, menyukarkan seseorang itu bertemu jodoh. Santet supaya terus mengalami nasib malang. Santet pemisah yang menyebabkan penceraian suami isteri, dan yang paling mengerikan ialah santet yang membawa kepada kematian. Banyak kisah tentang orang yang terkena santet ini, dari menyantet disebabkan ditolak cintanya, sehinggalah menyantet jiran hanya disebabkan sakit hati. Untuk seseorang yang terkena santet, benda-benda pelik sering berlaku. Bermula dengan penemuan benda-benda pelik tiba-tiba muncul di dalam ataupun di sekitar rumah. Dikirimkan seperti jarum, bungkusan kain berisi tanah kubur, paku, kotak kecil berisi tulang dan sebagainya. Mereka kemudian mula melihat penampakan makhluk-makhluk halus di dalam rumah mengganggu hampir setiap masa. Tidak lama kemudian mereka akan mengalami sakit-sakit misteri. Badan mula bengkak ataupun batuk sehingga berdarah. Tapi bila dibawa ke hospital, doktor tidak dapat mengenal pasti jenis penyakit. Ia kemudian akan menjadi semakin tenat sehinggalah meninggal dunia. Ada yang bila sudah meninggal dilakukan postmortem,
menemui butiran kaca halus di dalam perut ataupun menemui paku di dalam perut. Itu adalah antara benda-benda pelik yang ditemui di dalam perut orang yang disihir santet. Itulah ilmu sihir menganiaya orang, iaitu santet. 3. Sihir pukau. Fikiran menjadi kosong. Mangsa yang merupakan seorang juruwang di sebuah kedai buku dan alat tulis mengeluarkan sejumlah wang daripada mesin wang sebelum menyerahkan kepada suspek sambil diperhatikan beberapa pelanggan lain. Dan berdasarkan komen entry Facebook, netizen mendakwa suspek adalah individu yang sama terlibat dalam beberapa kejadian pukau di beberapa lokasi serata negara. Seterusnya kita lihat sihir pukau. Memang sebuah sihir yang rata-rata kita di sini tahu. Mengikut cerita mereka yang terkena sihir ini, fikiran mereka akan menjadi kosong. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan hanya menurut perintah sesiapa yang memukau. Tidak sehingga kesan pukauan hilang. Dalam masa tertentu barulah mereka kembali sedar. Ilmu ini sering digunakan oleh perompak. Mereka akan datang ke rumah mangsa. Bila bertemu di depan pintu, mereka akan dipukau dan dirompak. Sihir ini juga diceritakan digunakan oleh lelaki yang mahu menodai. Antara teknik pukau yang terkenal adalah dengan menghembuskan hembusan nafas ataupun hembusan rokok ke muka gadis ini. Ini dikenali sebagai pukau angin. Ada juga yang memukau hanya dengan menatap mata mereka. Ada juga teknik memukau membuang gula-gula di depan mereka. Apa tidaknya, pukau ada banyak jenis. Ada pukau angin, pukau api, pukau air, pukau getaran, pukau aroma dan bermacam-macam jenis lagi. Malah, sihir pukau ini yang paling banyak kita dengar di berita digunakan untuk merompak. Ada mangsa yang dipukau dan dibawa masuk ke dalam kenderaan. Di situ barangan mereka akan diambil. Ada yang dipukau, perompak berkeliaran di dalam rumah pun, satu orang pun tiada yang perasan. Untuk kita yang jarang terdedah dengan kisah-kisah pukau ini memang agak pelik dan ganjil. Tapi, cuba tanya mereka yang tahu dan pernah dipukau. Pasti banyak lagi yang akan mereka ceritakan. 2. Ilmu sihir katak semanyi kulit menggerutu. Seterusnya kita lihat sebuah sihir yang dikenali sebagai sihir katak puru. Ini pertama kali saya dengar diceritakan oleh Ustaz Kazim Alias. Bila dia menceritakan ada yang menghantar sihir ini disebabkan dendam. Ini membuatkan kulit dia menggerutu, gatal dan bertukar hitam. Bukan itu sahaja, kulit dia juga akan berdarah dan bernanah, menyebabkan dia berada di dalam kesakitan dan sukar untuk tidur. Saat lagi duduk saja dia keluar darah meleleh. Nah, saat lagi dia jadi meleleh darah kat sini, darah kat sini, darah sini, darah sini, satu badan. Sihir ini bertujuan membuatkan seseorang itu menderita perlahan-lahan. Bukan itu sahaja, kisah lain dikongsikan melibatkan seorang wanita jelita yang menolak pinangan seorang lelaki. Lelaki tadi terasa seperti dihina, pinangannya ditolak. Dia juga mendengar kabar berita wanita tadi mempunyai teman lelaki baru. Dia kemudian menghantar sihir katak puru menyebabkan kulit wanita itu menggerutu, rosak, berdarah, bernanah dan bertukar hodoh. Seperti juga Ustaz Kazim tadi, seluruh badannya sakit dan susah untuk tidur. Disebabkan ini, mereka yang terkena sihir tidak suka untuk keluar dari rumah, bersembunyi dari orang ramai. Ilmu sihir ini hampir sama dengan sebuah ilmu sihir yang berasal dari Sabah, dikenali sebagai semai. Semai juga adalah sihir yang membuatkan kulit mangsa berkudis sehingga bernanah. Mangsa juga akan mengalami simptom sakit dan sukar untuk tidur, membuatkan mereka terseksa. Seperti juga sihir katak puru tadi, sihir semai ini dihantar untuk menganiaya orang lain, untuk membalas dendam. 1. Ilmu hitam palasik, kepala berpisah dari badan. Ini ialah sebuah ilmu hitam dari Indonesia yang diamalkan oleh seseorang yang mempunyai tahap kebatinan yang tinggi. Kononnya, ilmu ini diwarisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Itu adalah antara syarat untuk mereka yang mahu mengamalkan ilmu palasik ini. Mereka yang mengamalkan ilmu ini juga boleh memisahkan kepala dari badan dan terbang melayang-layang, sementara usus perut mereka bergantung di udara. Mereka akan mundar-mandir mencari janin sebagai santapan mereka. Ini untuk mengekalkan kuasa yang mereka ada. Macam kenal bukan? Iya, kalau di dalam masyarakat kita
kita kenal ini sebagai makhluk penanggal ataupun balan-balan. Mereka ini akan keluar kalau ada kematian bayi, malah ada yang menceritakan mereka mempunyai kebolehan untuk mengambil janin dari dalam perut seseorang wanita mengandung. Ada juga yang menceritakan ini bukanlah jelmaan seseorang, itu adalah jin peliharaan yang dipelihara untuk mendapatkan perlindungan, kekayaan ataupun sebagai pemanis dan pelaris. Tapi syaratnya, mereka yang memelihara jin ini harus memberikan darah sebagai makan. Kalau tidak, ia akan memakan tuan yang memeliharanya tadi. Itulah ilmu hitam palasik dari Indonesia yang juga diamalkan di Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Semoga video pada hari ini dapat memberikan kita kefahaman tentang sihir-sihir yang wujud di dalam masyarakat kita. Kalau anda suka dengan video ini, pastikan anda like dan share. Pada mereka yang belum subscribe, pastikan anda subscribe, like kami di Facebook dan social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.